Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang label makanan. Apa dia label makanan? Okey, biasanya kalau kita tengok makanan-makanan yang dibotolkan ataupun ditinkan ataupun dibungkus dengan plastik ataupun dibungkus dengan kotak, dia ada pelekat dia. Kalau kotak tu label makanan tu dicetak sekali dengan kotak tu sekali lah. Tapi kalau dalam botol, botol tu dia akan ditampal dengan kertas ataupun plastik. Begitu juga kalau macam tin dan sebagainya, dia memang ada di bahagian luar tu ada pelbagai lah, kita nampak ada tulisan-tulisan dan gambar. Itu merupakan label pada makanan ataupun minuman tersebut. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang label makanan ni? Okay, objektif kita hari ini ialah menyatakan sekurang-kurangnya 5 maklumat yang terdapat pada label makanan. Maklumat ni maksudnya apa yang kita perlu tahu tentang makanan tersebut. Yang kedua, menyatakan kepentingan maklumat pada label makanan. Jadi apa pentingnya maklumat tu kepada kita? Okay. Jadi ada terdapat beberapa maklumat yang sangat penting untuk kita ketahui tentang makanan tersebut. Baik, kita tengok sini. Ini salah satu contoh label makanan yang mungkin label ni dia diperbuat daripada kertas atau plastik yang ditampal pada mungkin pada botol, mungkin pada plastik pembungkus. Okey, jadi yang pertama sekali, label tu memberi kita maklumat tentang jenama. Jenama tu maksudnya syarikat mana yang mengeluarkan makanan tersebut. Okey, jadi ni taklah berapa penting dari segi kita punya kesihatan. Cuma kadang-kadang kita dah biasa dengan sesuatu jenama tu, kita akan cari jenama tersebut juga. Contohnya kalau biasanya kita dah dah suka dengan jenama A tu, kita akan cari juga jenama A tu. Kalau dalam contoh ni, dia adalah jenama ada Abadi. Okey, Abadi ni maksudnya syarikat yang mengeluarkan dia. Jadi ini salah satu maklumat yang pertama. Okey, yang kedua ialah jenis makanan. Apakah makanan ataupun minuman yang berada dalam bungkusan tersebut? Jadi dalam label ni dia menyatakan bahawa makanan tersebut merupakan sos pencicah. Okey, kadang-kadang kalau kita makan keropok ke, okey, apa pun juga benda yang digoreng, kita kadang-kadang ada nak sos dia. Kadang-kadang kita makan buah-buahan pun kita ada pencicah dia supaya makanan tersebut akan jadi lebih sedap kan. Okey, jadi ini menunjukkan kita apa yang makanan yang ada di dalam bungkusan ataupun botol tersebut. Okey, contohnya macam ni. Ini adalah makanan dalam tin. Okey, ini adalah jenama dia, Ayam Brand. Okey, tetapi yang bawah ni dia menunjukkan apakah makanan yang terdapat dalam tin tersebut. Jadi kadang-kadang kita tengok tin sama, tapi sebenarnya di dalam tu dia makanannya berbeza. Okey, contohnya macam ni, dia dalam ni ditulis sardin. Sardin tu ikan sardin lah. Nama jenis ikan ni memang namanya ikan sardin. Okey, ikannya kecil-kecil. Kalau satu lagi dia ikan mackerel. Ikan mackerel ni kalau kita buka tin ni ikannya besar-besar. Di luar nampak macam sama, tapi ini yang menunjukkan apakah makanan yang terdapat dalam tin ini. Jadi walaupun tin dua ni nampak sama, tetapi dengan label pada tin ni dia menunjukkan kita bahawa yang ini ikan lain, ini adalah ikan lain. Okey, jadi kita kadang-kadang kita tak perasan benda ni bila kita beli. Kenapa yang ni besar, kenapa yang hari tu beli kecil? Rupanya jenis makanan dalam tu adalah berbeza. Begitu juga dengan contoh yang kedua ni. Okey, dua-dua ni adalah botol sos. Okey, tudungnya sama, warna merah, cuma pada label disebut, okey, jenamanya ada B, tetapi nampak ni ditulis satu sos tomato, satu lagi sos cili. Kalau kita hanya melihat pada botol, di dalam botol ni nampaknya macam sama, dua-duanya warna merah, tapi sebenarnya yang ini sos tomato, yang ini sos cili. Jadi label ini memberitahu kita bahawa ini sos tomato, ini adalah sos cili. Okey, itu maklumat yang kedua. Okey, tentang jenis makanan yang terdapat dalam bungkusan ataupun tin ataupun botol. Yang ketiga, kandungan bahan. Ini sangat penting pada kita, sebab kandungan bahan ni memberitahu kita makanan tersebut tu sebenarnya sihat ke tidak. Okey, contoh macam ni,
biasanya ditulis ramuan ataupun bahan-bahan. Okey. Jadi biasanya bahan yang paling banyak terdapat dalam makanan tersebut, bahan itulah yang akan ditulis terlebih dahulu dalam kandungan bahan. Jadi contohnya kalau macam ni, okey, apa bahan yang paling banyak? Gula. Yang kedua baru cili, cuka, garam dan sebagainya. Jadi dia boleh menunjukkan kita sebenarnya makanan ni dia sihat ke tidak. Kita tengok. Contohnya macam ni. Ni ikan tadi. Okey, apa ramuan dia? Dalamnya ada ikan sardin. Okey. Yang kedua, puri tomato. Maksudnya tomato puri ataupun kuah tomato tu. Kemudian kanji, gula, garam, minyak sawit. Jadi yang paling banyak adalah ikan lah kan. Jadi sebab tu dia tulis ikan sardin tu yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, macam ni. Ramuan, air berperisa, air berkarbonat, gula. Jadi kat sini kita boleh nampak bahawa bahan utama yang terdapat dalam air tersebut ialah air berkarbonat, gula, bahan perisa. Jadi banyak adalah gula dan air berkarbonat dalam botol ni. Jadi adakah ia makanan yang sihat? Okey. Yang ini pula, ini adalah label bagi mi segera. Mi segera contohnya macam apa? Macam Maggi, Indomie dan sebagainya. Okey, ni dia tulis ramuan mi. Kan dalam bungkusan tu dia ada dua. Satu mi tersebut, okey, yang kita perlu rendam dalam air panas. Yang kedua kan ada dalam pack kecil dia tu, dia punya rencah dia tu, perencah. Jadi untuk ramuan mi yang banyak, tepung gandum lah. Lepas tu minyak sawit, okey, mineral. Okey, bagi perencah dia pula, mula-mula dia tulis apa tu? Garam, gula, kanji. Jadi yang mula-mula sekali garam. Jadi maksudnya dalam perencah tu dia mengandungi garam yang banyak. Jadi adakah makanan ini sihat? Tu kamu kena pertimbangkan sendiri sebab kita dah belajar kan sebelum ni. Okey. Jadi ini kepentingan maklumat yang ketiga. Dia memberitahu kita apa yang terdapat dalam makanan tersebut dan apa yang paling banyak dalam makanan tersebut. Daripada situ kita dapat tahu makanan atau minuman yang dijual ni sihat ke tidak. Okey. Okey, yang seterusnya kuantiti, berapa banyak yang terdapat pada bungkusan tersebut. Ada yang dia sukat mengikut berat, ada yang dia sukat mengikut isi padu, berapa ratus ml, berapa liter. Ada yang mengikut macam yang ini berat dalam gram. Okey, kalau macam gula dia akan tulis dekat luar tu 1 kilogram dan sebagainya. Itu maksudnya dengan harga yang kita beli tu berapa banyak kuantiti makanan yang terdapat dalam bungkusan tersebut. Okey, yang seterusnya okey, yang ni logo halal dan juga tarikh luput. Kita orang Islam memang pentingkan sangatlah logo halal ni, sebab bila ada logo halal ni maksudnya makanannya halal untuk kita makan dari segi proses pembuatan dia, dari segi kandungan bahan yang digunakan. Kalau dah ada logo macam ni, kalau kat Malaysia JAKIM keluarkan logo halalnya macam ni. Jadi kita tak bimbang sangat lah dari segi makanan tu halal ke tidak. Memang dia halal lah. Tapi yang penting ni yang ini. Okay, tarikh luput. Okay, tarikh luput ni menunjukkan sampai bila makanan itu selamat digunakan ataupun selamat untuk kita makan. Okay, jadi kalaulah sekarang ni kita dah berada pada tahun 2021, dia kata kena guna sebelum 31 bulan 12 2015. Jadi makanan ni pada waktu sekarang dah tak boleh dimakan lah. Dah hampir 6 tahun dah makanan ni tak boleh dimakan. Jadi kita kena tengok kalau sekarang ni tarikh kita dalam 27 Julai 2021, kita kena cari tarikh yang lebih lewat daripada sekarang. Mungkin 1 Mac 2022. Tu masih selamat lagi lah kalau kita nak beli sekarang. Okay? Jadi ini adalah beberapa maklumat yang perlu kita ketahui sebelum kita membeli sesuatu barangan tersebut. Tapi kalau macam tarikh luput ni, walaupun kadang-kadang kita tengok dia belum sampai tarikh luput, tapi kalau kita kena tengok juga keadaan bungkusan. Kalau dah ada yang bocor, berkarat pun kita tak boleh beli juga sebab takut makanan tu dah tercemar kan. Jadi ini adalah beberapa maklumat yang boleh kita ketahui daripada makanan yang dijual, daripada label makanan. Kita tengok pula yang ni. Ini jenama dia. Syarikat mana keluarkan. Ini jenis makanan. Dia kata makanan ini adalah kari puff daging. Logo halalnya kat sini
tarikh luput dia, okey, 15 Julai 2023. Jadi kalau sekarang ni kita masih boleh makan lagi lah. Okey. Lepas tu kuantiti, nampak dalam kuantiti ada berapa biji? 20 biji didarab dengan 30 gram. Maksudnya dalam ni ada 20 biji kari puff. Setiap biji beratnya 30 gram. Dan ini kandungan bahan dia. Okey, kat sini tunjuk tepung gandum, kentang, daging. Kalau macam ni dia tak, dia mula-mula tulis tepung gandum, kentang, daging. Maksudnya kari puff ni makanan yang sihat lah untuk kita. Okey, tak adalah dia tulis kat sini mula-mula je dia tulis gula. Maksudnya itu banyak gula. Tapi macam ni dia tak ada masalah. Okey, jadi cikgu rasa setakat tu saja supaya apa yang kita belajar ni dapat memberi kita panduan dalam memilih makanan yang selamat dan sihat untuk kita makan. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.